Hai, Assalamualaikum. Selamat tengah hari semua. Okey, jom hari ni Kak Izzah. Tengah hari ni kita buat sharing sikit. Sorry lah kalau gegar-gegar ya. Okey, sebelum itu Kak Izzah nak share dulu link dekat dengan anak-anak team. Sana. Hai. Okey. So jom. Sambil-sambil tu korang boleh share juga live ni dekat dalam group korang, dekat wall korang semua. So jom. Kita buat quick sharing sahaja. Okay, sebab topik ni pagi tadi Kak Izzah ada share dengan anak-anak team. Ada dengan anak-anak team kan. So, jom kita buat versi video pula supaya semua Kak Izzah boleh kongsi dengan korang. Okay, betul ke apa yang kita sedang fokus? Nampak tajuk macam gempak kan? Hai Syida, thank you. Comel ke? Alhamdulillah. Okay, so selalu kita rasa macam aku tengah fokus benda yang betul. Tapi betul ke apa yang kita tengah fokus tu? So jom Kak Izzah share dengan korang, okay? Sebab kadang-kadang kita tak sedar yang kita tengah tengah fokus tu benda yang betul atau salah. Okay, so jom Kak Izzah besarkan sikit. Okay, ni gambar ni. Cuba korang tengok dekat gambar ni. Apa sebenarnya yang sedang korang fokus? Hai Daya. Okay, apa sebenarnya yang korang sedang fokus? Adakah korang tengah fokus dekat bahagian yang rosak tu, ataupun korang tengah fokus apple yang tengah elok segar bugar dekat belakang dia? Kan? Kita main teka-teki sikit. Sebab selalunya kita suka fokus dekat benda satu titik yang macam tak okey tu daripada yang banyak benda okey. Sebab apa Kak Izzah bagi gambar dia dekat korang? Okay, Kak Izzah nak korang, kita reflect diri kita lah. Okay, kita reflect diri kita. Selalu kan macam sekarang isu semasa. Orang cakap harga minyak naik lah, itu naik lah, ini naik lah, ekonomi tak stabil lah apa semua. Tapi kita tengah melihat dekat masalah. Kadang-kadang masalah tu pun dia tak adalah beria sangat dekat kita. Tapi disebabkan benda tu macam dia jadi, benda tu tengah panas dekat luar, tengah diviralkan dekat luar semua, automatik kita ikut sahaja orang cakap benda tu mahal, kita pun cakap betul lah mahal, padahal benda tu tak efek kita pun. Kadang-kadang benda tu tak efek kita pun, tapi hanya disebabkan netizen, keyboard warrior, benda tu jadi viral, automatik kita pun ikut fokus dekat masalah. Faham ke? Itulah satunya yang kita selalu salah, sebab kita sibuk nak ikut orang, fokus dekat masalah, sedangkan otak kita yang kita ada sihat walafiat berfungsi ni boleh fikir pelbagai cara alternatif untuk selesaikan masalah tu. So nampak tak dengan gambar ni pun Syida pun cakap kita akan fokus dekat yang rosak kan. Sebab itu yang paling ketara nampak. Sedangkan yang sihat, yang sikit punya besar kat belakang tu, kita tak pandang pun. Sama juga macam contoh Kak Izzah bagi satu kertas kosong, and then Kak Izzah letak satu dot dekat tengah-tengah kertas tu. Kita semua fokus dekat dot, tapi kita tak fokus pun dekat yang putih seluruh kertas tu. Nampak ke dekat situ? Okay, so kita kena pilih kita nak fokus yang mana. Kalau kita sibuk nak fokus benda kecil yang rosak sikit, yang isu sikit, maksudnya kita membelenggu diri kita daripada nak expand kepada yang lebih baik. Okay, so sebagai contoh Kak Izzah bagi kat sini kita tengok sini. Okay, susu anak. Kita bagilah contoh especially untuk mak-mak lah. Time ni mesti ramai mak-mak yang tengok kan. Okay, so kita bagi sebagai contoh susu anak. Susu anak ni, nak tak nak, kita tetap kena beli untuk anak. Sebab anak tu perlukan susu. Mungkin ada anak kita yang belum makan lagi, dia perlukan susu sebagai makanan dia. Ataupun anak kita yang kurang selera nak makan, so dia perlukan susu ni untuk bagi zat dekat dia, untuk kenyang ke perut dia, untuk bagi tenaga dekat dia. Tapi kalau contoh perubahan harga, adakah kita akan stop daripada bagi anak kita susu? Adakah kita akan stop daripada bagi anak kita minum susu? Adakah kita cakap susu naik, tak apalah, aku buat air sirap je bagi anak aku minum, kenyang tak kenyang aku tolak tepi, jangan anak aku minum, ada minum dalam botol dia. Adakah korang nak buat TO bagi anak minum, sedangkan dia perlukan susu sebab dia tak makan? Takkan kita nak bagi benda-benda yang tak berkhasiat dekat anak kita? Setuju? So, whatever perubahan harga pun, kita tetap akan beli susu tu untuk anak kita. Kita tetap akan cari duit untuk berusaha lah. So, korang pilihlah korang nak stop ke, ataupun korang masih nak berusaha untuk bagi susu dekat anak. So, bila kita dah decide macam, no matter what happen, aku tetap kena beli susu untuk anak aku tetap perlukan susu untuk dia nak membesar, untuk dia sihat, untuk dia perlukan energi dan sebagainya. Setuju? Okay, so jom sekarang ni kita fokus kepada solution. Jangan rasa macam harga susu naik, aku tak boleh nak beli. Tak. Okay, tak. Sama juga macam buat apple tadi. Jangan fokus dekat masalah. Kita fokus kepada benda yang macam mana cara nak cari solution. Okay, so jom.
Kak Izzah tunjuk dekat korang sebagai seller. Okay, sebagai seller, kita semua meniaga kan? Korang semua meniaga online. Korang semua ada produk korang sendiri yang korang boleh jual, yang korang tahu berapa income yang korang boleh dapat. Okay, so jom Kak Izzah buat kira-kira sikit lah. Tengah hari ni kita kita buat matematik sikit, okay? Sebagai contoh, susu anak tu harga dia RM25. Kita dah tahu dah, okey, susu ni harga RM25. Aku kena beli setiap 10 hari ke, setiap 15 hari ke, sebulan ke sekali ke. Korang je yang tahu keperluan anak korang. Okey, so Kak Izzah bagi contoh kat sini. Susu harga RM25. So first kali kita kena tahu berapa harga susu. So target lah berapa harga susu. So target yang kita perlukan RM25 untuk beli susu anak. Okay, so kita dah tahu dah target kita RM25. Aku nak kena achieve RM25 supaya aku boleh beli susu anak aku. Okay, next thing, kita kena tahulah dah kita berniaga. So kita kena kenal pasti item apa yang aku nak fokus supaya aku boleh dapat RM25 ni. Faham ke? Item apa yang aku kena fokus supaya aku boleh dapat RM25 ni, so that aku boleh beli susu anak aku. Okay, so bila kita dah kenal pasti produk, kita kena tahu pula, okay, kalau aku jual produk ni, aku dapat profit berapa? So dekat situ kita tahu pula, okey, kalau contoh satu item ni aku jual dapat RM10. So kita nak kena tahu pula yang ketiga, berapa banyak yang kita perlu jual supaya kita capai target ni. Faham ke? So tadi cakap untung RM10, aku perlukan RM25. So aku kena jual minimum 3. Aku kena jual minimum 3 untuk aku dapat RM25 ni. Nampak? Okay, and of course yang keempat, kita dah tahu dah tiga-tiga step ni. Terus buat tindakan. Okay, contoh Kak Izzah bagi dekat sini. Contoh, sekejap So, contoh Kak Izzah bagi. Okay, contoh Kak Izzah bagi. Okay, contoh paling mudah dekat dalam memasak yang Kak Izzah boleh bagi kat korang. Fokus dekat surprise delivery. Okay, surprise delivery. So, surprise delivery ni kita tahu dia combo. Ada kek dan ada bouquet. Contoh kita fokus dekat bouquet yang paling murah lah. Bouquet paling murah. Okay, kek kita fokus. Let's say kek tu adalah Nutella cheese tart. So, untung sebiji Nutella cheese tart adalah RM10. Dan untung satu set bouquet adalah RM4. So, total keuntungan adalah RM14. Nampak? So, total keuntungan adalah RM14. Dan tadi Kak Izzah cakap apa? Kita perlukan RM25 sahaja. Kan? Nampak tak dekat sini? Okay. So, Kak Izzah kecilkan dekat bawah ni. So, korang nampak dekat sini calculation. Okay, dekat atas ni. Kita dah tahu dah tadi. Target kita untuk kita nak dapat, nak capai tu. Target kita nak beli susu tadi berapa? RM25. And kita dah kenal pasti produk dah. Aku nak fokus dekat surprise delivery. And kita tahu kalau kita jual satu set surprise delivery, untung RM14. So, berapa yang kita perlukan untuk dapat RM25 tadi? Kita hanya perlu jual 2 set sahaja. Tak kisahlah kalau korang cakap, oh 10 hari aku nak beli susu anak ni harga RM25. So, korang ada dalam jangka masa 10 hari hanya jual 2 set surprise delivery sahaja, dah lepas beli susu anak. Nampak ke? Okay, contoh macam sekarang isu-isu viral. Contohnya macam, telur mahal. Sepapan telur sekarang dah naik RM13. Contoh kan. So, korang jual satu set surprise delivery ni, korang dapat untung RM14. Korang boleh beli sepapan. Kalau setiap hari korang jual, 10 hari berturut-turut korang dapat jual satu set, 10 papan dah telur korang boleh beli. So, ada ke isu yang telur mahal lagi? Sedangkan kita sedang je boleh buat sale. Satu set je kita dah boleh dapat RM14. Begitu. Okay, ini contoh yang Kak Izzah bagi. So, daripada situ korang nampak tak? Kita dah tahu dah target apa. Kita boleh kenal pasti produk. And then kita boleh tahu dah berapa banyak kita nak fokus. So, the next thing adalah buat tindakan. Buat tindakan ni apa? Buatlah sales dan marketing. So, macam dekat dalam memasak kita diajarkan sales dan marketing adalah ketuk pintu dan juga guerrilla marketing, which is posting dekat group power dalam Facebook. So, ini adalah 2 step yang kita kena buat setiap hari untuk capai target. Kalau korang tak buat tindakan, rasa-rasa korang boleh dapat tak? Rasa-rasa korang boleh dapat tak kalau kata tak buat tindakan? So, dekat sini nampak senang ke? Senang sangat. Senang ke? Senang sangat. Sebab kadang-kadang kita tak nampak benda ni. Kita rasa macam, ya Allah, susahnya nak buat sale. Susahnya nak buat bisnes. Bisnes aku ni susah, macam apa yang aku nak capai sebenarnya. Kadang-kadang kita tak nampak benda tu. Kadang-kadang kita tak nampak benda tu. Sebab tu, bila dalam bisnes, kita tahu aku nak buat bisnes. Aku nak income RM1,000. Aku nak income RM2,000. Tapi kita tak nampak hala tuju, income tu untuk apa sebenarnya. So, bila kita tak jelas, income kita tu untuk apa, automatik kita pun, tak apalah hari ni aku rasa nak posting, aku posting lah.
rasa esok cuti lah, lusa baru posting balik. So kita tak jelas hala tuju kita, tak tahu pun aku nak duit 1,000 tu untuk apa. So sebab itulah kita pun macam tak apalah, nanti-nantilah. Kita tak serius buat tindakan. Tapi kalau kita jelas setiap sen yang kita nak gain tu, yang kita nak dapat tu adalah untuk tujuan apa, automatik kita takkan ada masa untuk lepak. Kita takkan ada masa untuk nanti dulu. Kita takkan ada masa untuk tak apalah, tak ada orang pun nak beli dengan saya. So kita takkan ada masa untuk fikir semua tu. Faham ke? So automatik kita punya cara fikir, kita punya tindakan, kita punya kesungguhan akan berubah bila kita nampak. So macam tadi ada anak Kak Izzah yang PM juga kan, bagi tahu bila Kak Izzah sharing tu ada yang PM kat tepi nampak lebih jelas semua. So alhamdulillah diberi kefahaman hari ni. So sama juga dengan korang yang view ni, korang boleh start list tau. Korang dah tahu dah bisnes korang apa. So korang dah tahu dah dalam banyak-banyak produk yang korang jual, mana income yang mana profit yang besar yang korang boleh fokus. And then next thing adalah korang listkan, okay, aku perlukan contohnya bil air nak bayar berapa, susu anak berapa ringgit, pampers anak berapa, makanan berapa, nak top up berapa. So korang listkan expenses yang korang nak bayar, korang nak tanggung. Okay, and then bila korang dah listkan segala segala keperluan yang korang perlukan, so dekat situ korang buatlah korang punya magic number, berapa income yang korang perlukan, berapa setiap hari minimum yang korang kena capai. So automatik korang akan nampak tau, oh aku setiap hari aku kena buat. Kalau aku tak buat aku termiss. Contohnya kalau sehari aku kena fokus 20 ringgit, tapi sebab hari ni aku termiss, oh aku short 20, esok aku kena gandakan. So kat situ timbul kita punya orang cakap kesungguhan, kita punya kerajinan nak buat ekstra tindakan. Faham ke? Alright, so itu je sharing Kak Izzah tengah hari ni. Hopefully korang belajar sesuatu. So semoga diberi kefahaman. Korang nampak sebenarnya nak buat bisnes ni best, kita yang tentukan berapa income kita nak. Lagi banyak kita nak, of course lagi ganda usaha yang kita kena buat. So janganlah kita sekadar nak buat bisnes, kita rasa kita nak income tapi kita tak tahu macam mana cara yang betul nak buat income, macam mana, apa keperluan income tu dekat kita, sampai kita pun rasa macam tak apalah, sambil lewa sahaja. Okay, bila kita tahu ada kepentingan, kita tahu ada keperluan untuk duit yang kita terima, kita akan buat sehabis baik. Begitu. Okay, so thank you semua. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Bye. Okay.